أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Kita juga disarankan pada waktu awal malam ni, macam mana pada waktu awal subuh, awal pagi, untuk pelihara diri kita daripada musibah dan balak bencana termasuk kepada wabak. Maka bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Bacalah juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ada hadis yang sahih bahawa siapa yang baca di waktu pagi, Allah pelihara dirinya sampai waktu malam. Siapa baca di waktu malam, Allah pelihara sampai waktu pagi. Ya, kita letakkan diri kita itu, sifat kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah meneruskan pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Kitab Taman Orang-orang Saleh. Kita last pertemuan pada 7 hari bulan 11 membincangkan masih dalam bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Sebenarnya nak buat jahat ni dia susah, tapi nak buat baik dia senang. Ya, jalan menuju kebaikan ni terlalu banyak. Sama ada kebaikan yang bersifat ibadah khusus, solat, haji, puasa dan sebagainya, ataupun kebaikan yang bersifat umum. Kita bantu manusia lain dan macam-macam keadaan lah. Kita cubalah untuk melakukan kebaikan. Yang terakhir, hadis yang terakhir yang kita bincang, iaitu berhubung bagaimana ada puak-puak orang yang mereka mengaku mereka itu miskin, dan Nabi tahu mereka itu orang miskin. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, untungnya orang kaya. Ketika kami salat, mereka salat. Ketika kami puasa, mereka puasa. Ketika kami buat ibadah sunat, mereka buat ibadah sunat. Tapi ketika mereka melakukan ibadah sedekah dengan harta mereka, maka kami orang miskin tidak mampu melakukannya. Alangkah ruginya kami." Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan, "Ketahuilah olehmu bahawa subhanallah itu sedekah bagimu. Tasbih, tahmid, alhamdulillah itu sedekah bagimu. Tahlil, la ilaha illallah itu sedekah bagimu. Takbir, Allahu Akbar itu sedekah bagimu. Melakukan amal ma'ruf sedekah bagimu. Dan menghalang daripada melakukan kemungkaran itu juga adalah sedekah bagimu." Jadi orang miskin ni tak terkurang untuk melakukan ibadah sedekah. Ya, tidak boleh dengan harta, tapi dengan harta ibadah yang telah dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah dalam hadis tu kita sebut pertemuan 7 hari bulan 11 hari itu, hatta kata Nabi, ketika kamu berjima' dengan pasangan kamu juga adalah sedekah. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, takkanlah itu pun sedekah?" Nabi kata, "Kalau kamu berzina berdosa tak?" Berdosa. Jadi kamu buat benda baik dengan benda yang sah, dapat pahala tak? Dapat pahala. Itu sedekah. Banyak tak? Banyak. Jalan kebaikan. Tuan-tuan kalau baca dalam hadis sahih, ya, Nabi SAW menyatakan, siapa-siapa yang beramal man hafadha, siapa-siapa yang beramal dengan subhanallah
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setiap kalimah, pusingan kalimah itu, maka dia akan mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan demi kebaikan. Baik, hari ini kita masuk dalam hadis yang kelima, berhubung dengan hadis yang seterusnya 5, 6, 7 lah ni, banyak ada hadisnya. Jadi hadis yang pada malam ini daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu juga, ya, hadis daripada Abu Dzar. Qala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis sahih. Kata Abu Dzar, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku. Ya, kepadaku disebut gini. Dalam hadis ni kata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuju khas kepada dia. Apa kata Nabi? Janganlah kamu meremehkan kebaikan, sekecil apa sendiri kebaikan tu, dengan walaupun hanya dengan menampakkan wajah berseri-seri saat kamu bertemu dengan saudara se-Islammu. Hadis Muslim. Jangan anggap bagi salam masa jumpa tu kecil sangat, sembahyang tahajud lah kot besar sikit. Tak. Jangan anggap senyum kepada kawan kita itu kecil, nantilah sedekah RM50 kot baru besar. Tak. Apabila manusia menganggap satu-satu ibadah yang mana Allah bagi kepada kita tu benda kecil, maka tak cerdiklah dia. Tak cerdik. Sehingga dia berlumba-lumba nak buat benda besar dan dia meninggalkan perkara yang kecil. Nabi pesan kepada Abu Dzar, jangan kamu meremehkan kebaikan walaupun sekecil mana. Kita nak datang tadi, parking kereta kita, tengok kaedah kita parking macam mana walaupun parking kita besar. Agak-agak kita parking ikut kotak ke, atau orang lain ikut kotak, kita menyengit kotak ikut suka kita aja. Atau ada kotak, dia nak pergi bubuh juga tepi jalan, tempat laluan tu. Manusia dia memang perangai macam tu. Tak ada apa, orang tak ramai, bukan masalah orang tak ramai. Kita nampak benda tu kecil, tapi benda itulah yang mendidik kita, mendisiplinkan kita. Ketika kita nak masuk dekat dalam masjid, kita tak selipar kita duduk tang mana. Adakah kita masuk dengan lempak macam tu ya? Atau kita letak elok-elok dua macam tu terletak ke? Itu sebahagian daripada benda yang kita nampak kecil, tapi sebenarnya besar di sisi Tuhan. Ketika kita nak mengambil wuduk, pada hakikatnya basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki, calon betul. Habislah, cukup dah. Tapi baca bismillah tu pun walaupun nampak kecil, tapi pahala besar. Sungguh pahala besar. Ketika kita solat sunat ba'diyah maghrib tadi tu, Allahu Akbar, terus baca Fatihah, rugi tak? Rugi. Kenapa? Hadiah daripada Allah adalah doa iftitah. Baca hak pendek, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah berhenti, habis. Hadis sahih. Atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan yang tu pendek. Senang. Ada tak dalam hadis? Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak tekankan malam ini pada diri kita semua, sesekali jangan meremeh kebaikan atau pahala walaupun kita pandang benda tu kecil je. Tak apa, benda kecil hampa pergi settle lah, aku nak pergi settle benda besar. Tak. Hampa buatlah, hampa buat. Aku nak benda yang lebih grand sikit gitu gini, tak. Ya, jangan anggap perkara tu remeh. Tambah solat Jumaat. Solat Jumaat ni, parking kereta ni kadang dah lah main lambat. Parking kereta pula tu, orang lalu dah
Laluan ada orang meniaga lagi, parking tak betul, elok pakai jubah serban besar elok dah. Tapi parking kereta sampai mengganggu laluan orang yang tak solat, yang tak boleh solat. Lebih teruk bila jadi perbalahan antara Muslim dengan non-Muslim. Masa tu kita marah kat mereka. Masa mereka hon, masa tu kita marah. Sedangkan punca dia mai daripada kita. Nampak remeh masa ambil wuduk ketika kumuk pakai jari dia gosok kat gigi sikit. Namanya bersugi. Masa ambil wuduk ketika kumuk bubuh jari gosok dapat pahala tak? Ya, pahala bersugi. Besar tak pahala dia? Allah, ada puluhan hadis yang menceritakan kelebihan bersugi. Yang tak boleh, yang tak elok bila mai berdiri tang ni masa nak solat baru angkat sugi tolak macam ni. Yang tu tak betul. Ni time-time duduk berdiri macam ni, sini qad qamati solat, dia buka daripada poket dia gonyoh, buh balik dalam poket dia. Nabi tak ajak bersugi macam tu. Nabi suruh bersugi ketika ambil wuduk. Jadi lepas bersugi dia basuh balik sugi dia tu. Hak itu kaedah dalam agama. Sebab tu bila kita makan, sunnah dia jilat jari. Sunnah dia jilat jari. Tapi bukan tengah-tengah makan hang jilat jari. Makan satu talam, semua orang nak ambil sunnah belakang. Makan satu talam, tengah-tengah makan jilat jari, lepas tu ambil pula makanan. Oh, cantik Dah, Nabi kata dah selesai makan baru hang jilat jari. Tapi bila dia mengaji sekerat jalan, bukan tok guru mati, dia berhenti. Dia berhenti mengaji. Ni nak ajak pada diri kita bahawa ilmu adalah satu benda yang sangat penting. Ingat tak bagaimana ada cerita tentang perbezaan antara abid dan juga alim. Abid siapa? Orang yang kuat ibadat tapi belum tentu ada ilmu. Alim orang yang banyak ilmu, dia akan beribadat berdasarkan ilmu. Ingat tak dalam kitab ni kita pernah sebut dulu ada seorang pembunuh yang bunuh 99 orang dan kemudian dia bunuh seorang lagi pula, dia cukup 100 orang tu. Orang yang pertama dia pergi jumpa siapa? Ketika dia bunuh 99 orang, dia pertama sekali ketika dia nak berubah dan berhijrah, dia jumpa dengan abid. Duduk dalam gua ni. Beramal ni tak tahu nak cakap Kawan yang bunuh orang ni 99 orang dia pergi tanya, wahai abid, aku ni bunuh 99 orang. Kerja aku born be a killer. Lahir untuk jadi pembunuh je. Kan ya? Lahir jadi pembunuh, bunuh 99 orang. Lah ni aku nak taubat, agak-agak Allah ampun dosa aku dah atau aku masuk syurga ke tidak? Abid tu kata minta maaf aku yang dah buat amal ni pun belum tentu, hang neraka confirm. Dia tarik zap cukup 100. Abid tu pun jalan sekali. Orang yang kedua ni hadis sahih bukan main-main. Orang yang kedua dia pergi jumpa dengan alim, orang yang ada ilmu. Wahai alim, aku dah bunuh 100 orang, silat-silat ada tambah 101. Aku dah bunuh 100 orang, tapi aku nak tanya ni, kalau aku lah ni bertaubat, aku lah ni minta ampun, agak-agak aku dapat keampunan dan masuk syurga ke tak? Orang alim ni kata, innallaha ghafurur rahim. Allah sifatnya maha pengampun lagi maha penyayang. Pasti Allah beri keampunan. Dan betul Allah bagi keampunan. Orang alim ni kata, hang kena pergi belah sana, ada satu kawasan, ada tempat pengajian pondok, lebih kurang macam itulah. Pergi berkawan dengan orang baik-baik supaya kat sana hang boleh belajar ilmu dan hang bertaubat pada Allah. Dalam perjalanan dia mati. Turun 2 malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat kata, ni aku punya. Malaikat azab kata, bukan. Dia ni semayang dah, apa dah, tahu kerja bunuh orang, tiba-tiba nak hang punya nak masuk syurga. Malaikat azab kata, ni aku yang punya. Tuan-tuan, bila tuan-tuan baca hadis ni, tuan-tuan tahu kan, malaikat dia tak tahu isi hati dan niat kita. Dia hanya tulis apa yang kita buat, lain semua urusan Tuhan. Malaikat kata, dia ni bunuh 99 orang, bunuh 100 orang dah, takkanlah hang nak bagi dia rahmat masuk syurga. Malaikat rahmat kata, tak, Allah bagi ruang kat dia bertaubat sebelum dia mati.
maka Allah turunkan hakim, iaitu malaikat Ruhul Qudus, iaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi hakim. Tang mana orang yang terakhir mati, tang mana di mana dia meninggal itu, ukur daripada tempat dia meninggal dengan last punya pembunuhan, ukur dengan dia tempat meninggal dengan tempat dia nak pergi bertaubat tu. Maka dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebut bahawa Allah menggerak dan mendekatkan tempat yang dia nak pergi bertaubat, tapi pada dasarnya benda tu jauh. Dakhalal jannah, masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab tu jangan sesekali remehkan perkara kecil. Kalau kita ada ruang duduk dalam majlis ilmu, jangan remeh saf pertama, jangan remeh. Jangan remeh duduk dekat dalam taman syurga, jangan remeh. Kalau kita remeh, maka kita tak cerdik. Jangan remeh masuk dalam masjid kalau ada ruang buat solat sunat tahiyatul masjid, jangan remeh. Sesekali jangan remeh. Jangan remeh istighfar 3 kali lepas solat. Kalau kita remeh, takut remeh itu kita bawa sampai ke hari tua dan kita termasuk orang yang rugi. Sehinggalah Nabi pesan kepada Abu Dhar, walaupun hanya dengan memberi muka manis kepada saudaramu apabila kamu bertemu. Allahu Akbar. Jumpa kawan kita, Assalamualaikum. Ui, nampak muda lah ni. Dah. Cukup lah. Padahal dia tua. Tua lah. Nampak tua tapi kata nampak muda lah ni, cargah. Muda lah tu. Walaupun dia tua, duk seret kaki, tapi dia mampu main masjid. Tu kira muda. Dia boleh berusaha untuk melakukan kebaikan. Maka senyum. Wajah ni kita senyum. Jangan duk senyum kat cemek molek saja, yang macam Dok Kilau kata tu. Ini cemek molek dah. Senyumlah, senyumlah, ahai cemek molek. Tu tak mau. Yang tu tak mau. Kita senyum. Pahala tak? Pahala. Tunjuk wajah berseri-seri. Suami dengan isteri tunjuk wajah berseri-seri. Isteri pun sama juga pada suami. Samalah semua orang. Maka dikatakan di sini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, tidak boleh kita meremeh-remeh atau mencela-cela atau meringan-ringankan kebaikan meskipun benda tu kecil. Tak payah nak sedekah apa, duit dalam ni pun tinggal duit shilling aja. Kalimah orang lah kata apa? Kalau hang tak buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya gitu. Simple lah. Tak apalah, masa tu itu saja yang ada, sedekahlah. Yang tu saja. Jangan macam kalimah yang kita duk sebut dalam Facebook lah ni. Pi masjid daripada muda sampai ke tua. Jangan tunggu tua baru nak pi masjid. Macam tu. Pasal apa tak pergi masjid? Tunggu tua? Ada. Bukan tunggu tua baru nak pergi masjid. Daripada muda pergi masjid sampai tua. Derma tak payah tunggu ikhlas. Derma tak payah tunggu ikhlas. Kalau kita derma lah sehingga mencapai keikhlasan. Paksa dalam diri kita ini. Maka, dan seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi, baginda Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk saling menggembirakan. Ni kita di antara kita ni, kita kena saling memberi kegembiraan. Kalau kita baca dalam hadis riwayat At-Tabrani, Ibnu Abi Dunya, hadisnya hasan. Ya, kalau kita baca hadis tu, Nabi kata apa? Nabi kata sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dia tak menyusahkan orang. AJK masjid ni duk peringat lah parking kereta elok-elok. Menyengit macam tu juga. AJK masjid duk peringat lah mai masjid pakai mask. Ya, dia duk macam tu juga. AJK masjid peringat lah mai masjid bawa sejadah. Dia buat macam tu. Ini semua undang-undang Yahudi ni. Boy, cerdik sungguh zaman lah ni. Depa cerdik sungguh. Kan ni paling kita takut sekali.
Jadi kita tak mau jadi orang yang menyusahkan orang lain. Sedangkan Nabi menyebut sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Hadis tu juga kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan. Tadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik amalan adalah memberi kegembiraan kepada orang lain. Mungkin kita nak buat kebaikan besar, kita tak mampu, kita tak kuat. Jadi paling tidaklah bagi senyum, jumpa kawan, jumpa jiran sebelah kanan, belah kiri, ucap salam. Parking kereta jangan duk ambil kawasan rumah dia. Kan? Kalau ada buah mangga, sedekah sikit, sebiji, 2 biji kat rumah dia. Yang simple-simple, nampak kecil, tapi sebenarnya dia besar di sisi agama. Jadi kesimpulan kepada hadis yang pendek ni, apa kesimpulan dia? Jangan pandang remeh pada setiap kebajikan, walaupun sekecil mana dari sudut pandangan kita. Sehingga kalau baca dalam hadis kita jumpa, walaupun kita berlalu tengah jalan, kita ambil batu ataupun duri yang boleh menjauhkan, boleh kena pada orang lain, dan kita buang daripada jalan tu. Lepas tu dalam hadis tu kata, setinggi-tinggi darjat keimanan adalah apabila manusia itu menyebut kalimah la ilaha illallah. Dan serendah-rendah keimanan adalah apabila dia lalu di satu-satu tempat, dia nampak benda tu akan menyusahkan dia, dan kalau dia tak buang akan menyusahkan orang lain juga, maka dia berhenti dan dia buang. Kan? Ini semua nikmat yang sepatutnya kita mengambil ruang. Jadi baginda Nabi menganjurkan kita untuk memberi kegembiraan kepada sahabat handai kita, mak bapak kita, pasangan hidup kita, adik-beradik kita, jiran taulan kita. Berilah kegembiraan kepada mereka, jangan membebankan mereka. Ya, jangan membebankan mereka. Ini dak. Ya, law ni duk jadi dulu PKP masalah. Dengar macam-macam dia kata, ustaz nak tanya sikit, apa hukum dia ustaz? Apa hukum dia tanya? Apa hukum ni PKP ni, mereka semua tak kerja, duduk di rumah ni. Ni pukul 3 pagi duduk karaoke. Rumah teres kan sambung. Rumah teres kan bersambung-sambung. Allah Rabbi. Tuan-tuan, bulan ni lah hari tu, saya bawa isteri saya balik kampung dengan mak mentua saya balik kampung. Kenduri sekejap di kampung tu boleh. Sekarang ni fasa 4 sekarang ni, buat kenduri sikit tu boleh lah. On the way balik tu, bergerak pada waktu malam, lalu daripada Kuala Ketir nak pergi Sungai Petani. Di tengah-tengah jalan ada warung, nampak lampu lip-lap. Slow down sikit, tengok karaoke. Yang main ni pakai motor roda 3 pun dah. Penuh. Kita buka tingkap, slow down sikit. Bini saya terkejut. Bini saya ikut, tapi dia duduk dalam kereta sebab dia uzur hari ni. Kan ya? Bini saya terkejut. Lah, kelapa sawit pun ada. Tu tepi kelapa sawit. Kita buka cermin, dengar vada karo nahi chodo gitu merasar jahatum ho vahame bihu. Tua-tua yang piu, geng kencing manis, geng gaut semua lah. Ya Allah. Tak tahu nak cakap lah. Sebab bila mereka buat dekat kampung, orang komplain. Mereka buat dekat ladang kelapa sawit tepi jalan. Aduh, manusia dalam keadaan jutaan manusia mati dalam dunia lah ni. Ada jiran sebelah rumah saya, dia duduk kampung baru di Bukit Beruntung. Rumah saya di Bukit Beruntung. Rumah saya sebelah kiri tu rumah kosong, tapi dipunyai oleh sahabat saya yang duduk di kampung baru. Di kampung baru ni mereka tunggu dapat pembelian tanah apa semua sampai selesai lah. Mereka dapat 1-2 juta seorang. Jadi dalam pada duduk tunggu tu, sekarang ni rumah dia tengah ubah suai. Dia pun dah dapat dah semua pampasan apa semua. Tapi baru ni dia main tengok rumah dia, kontraktor pun duk lari ganti kontraktor. Kontraktor pun perangai tak senonoh. Lebih setan pada setan. Lari, duit orang banyak habis lah. Kan? Dia tanya, tengok dia susu lain macam lah. Kata, pasal apa ni susu lain macam? Kata, tak ada. Kakak mana kakak?
Loh, tak tahu ke awak? Kakak baru 3-4 hari meninggal. Allah. Isteri dia tak ada sakit kencing manis, darah tinggi apa, semua tak ada. Pum, kena COVID. Within 5 days, 5 hari habis. Isteri saya kanser, breast cancer 5 tahun Allah bagi. Sempat kita buat macam-macam kat dia. Hak ni dia cuma bagi 5 hari lah. Dalam keadaan jutaan orang mati ni, depa karaoke puluh sampai pukul 3 pagi. Tak tahu nak kata manusia ni. Kan ya? So kita ambil lah untuk kita perbetulkan, jangan remeh lah. Ya, untuk mengembirakan orang lain jangan remeh. Dan dalam hal ini Al-Imam Nawawi juga mengatakan bahawa hendaklah kita mempereratkan silaturahim antara kita. Orang Islam dia kena kuat silaturahim, insya-Allah. Islam akan jadi kukuh, sangat-sangat kukuh. Okey, baik. Hadis tu pendek, selesai hadis tu. Ya, alhamdulillah dalam Facebook saya pun ada 147 orang juga yang tengah live ni. Okey, baik. Kita tengok hadis yang seterusnya, yang kedua malam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatun sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah muttafaqun 'alaih. Wa rawahu al-Muslim aidan min riwayatin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 36 mifsal faman kabbara Allah wa hamida Allah wa halla Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah wa adaka hajaran an tariqin nas aw shawkatan aw azman an tariqin nas aw amara bima'ruf aw naha 'anil munkar adad 60 wa 300 fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Hadis ni panjang daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini adalah dalam riwayat Imam Muslim dan juga Bukhari, muttafaqun alaih. Apa yang dinyatakan dalam hadis ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, setiap sendi manusia harus dikeluarkan sedekah. Nabi SAW bersabda, setiap sendi manusia harus diselesaikan sedekah. Berapa banyak sendi kita ada ni? Daripada sendi jari, sendi tangan, sendi lutut, mana-mana sendi ni berapa banyak? Dalam hadis kata 360 sendi. 360 sendi. Nabi kata harus mengeluarkan sedekah. Maksudnya diri kita tak boleh kerja, nak tidur je tak boleh. Rehat kan kita akan rugi dekat akhirat. Setiap hari kena disedekahkan selama matahari masih terbit. Maksudnya siang hari, malam hari. Maksud terbit ni maksudnya apa? Maksudnya tak jadi hari kiamat. Siang malam kita cari sedekah, cari kebaikan untuk kita. Apa yang pertama Nabi SAW menyebut? Yang pertama, kamu damaikan dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah. Bila kita tengok adik-beradik kita bergaduh, saudara mara kita bergaduh, jiran taulan kita bergaduh, AJK antara AJK pun bergaduh, Tok Imam dengan Tok Imam pun bergaduh, lah ustaz dengan ustaz pun bergaduh. Betul. Depa apa kita panggil? Depa print screen ke yang tu? Kalau kita panggil sini panggil apa? Yang screenshot ni. Depa screenshot. AJK screenshot.
AJK ni ada pun bagus, dia pun bagus. AJK ejen setan pun ada ke? Tu kan. Baik. AJK ni bagus. Dia, ustaz lah ni macam ni nak tunjuk kat ustaz. Sepatutnya dia tak tunjuk, tapi dia tunjuk juga. Dia kata macam ni, kami nak panggil ustaz. Ni mula-mula dia bagi salam. Assalamualaikum. Saya pun jawab Waalaikumsalam. Ni Ustaz Amran ke? Ustaz Amran yang ada hujung tu Bollywood. Hantamlah. Betul lah tu. Saya kata betul lah. Dak macam ni, kami nak jemput ustaz. Saya tanya mana dapat nombor. Ni nak cerita kat ustaz dulu lah. Tak jemput lagi baru nak cerita. Baru nak cerita. Cerita apa? Kami sebenarnya ada ustaz kawasan kami ni. Ustaz tu pun boleh tahan juga lah. Dia pun boleh masuk TV juga. WhatsApp lah kat dia sebab kita kenal duduk tempat kami. WhatsApp lah kat dia, tanya ustaz ni duduk masuk TV, kenal tak Ustaz Amran Bollywood? Dia kata kenal ya. Adalah dalam print screen tu, dalam apa, screenshot tu. Kemudian AJK ni kata, ustaz boleh bagi nombor telefon tak? Kami nak jemput dia. Ustaz tu terus jawab, jangan panggil, geng-geng ni tak boleh pakai. Hui, dia kata geng-geng ni tak boleh pakai. Saya tak boleh pakai. Ustaz antara ustaz. Saya kata kat dia, yang bagi tahu kat saya buat apa? Kalau tidak, saya tak ada lah rasa marah kat dia. Allah ni marah lah. Betul. Jangan duk cerita. Tapi tak apalah. Macam kita duk kawan macam biasa juga, tak ada masalah apa-apa. Dan nak bagi tahu kepada kita bahawa ada benda yang kita perlu tutup. Contoh baru ni, ada seorang makcik lepas kuliah dia mai kat saya. Lepas kuliah muslimat. Kuliah muslimat ni memang ramai kan ya. Dia mai duduk tepi, dia duduk dekat kita. Ustaz, minta maaf ustaz nah. Awak nak minta maaf sangat-sangat, dunia akhirat zahir dan batin. Boy. Kalau bini mungkinlah zahir dan batin. Ni makcik ni tak nak kena pun. Pasal apa? Macam ni ustaz oi. Kami ada 5-6 orang geng-geng ni. Masa ustaz menikah dengan bini muda ustaz ni kan, kami duk mengata, dia memang mengaku. Kami duk mengata kat ustaz kan. Saya kata saya bukan menikah bini muda, bini nu meninggal baru saya menikah, tapi saya dapat yang muda, yang dengki pasal apa? Itu saja. Dia kata saya nak minta maaf sangat-sangat. Saya nak minta maaf sangat-sangat. Saya duk mengata, saya kata tak. Ketika Allah tutup aib kita, kita jangan pergi buka aib. Orang yang pergi mengadu dengan Nabi, pergi mengadu cerita dia berzina, Nabi kata ketika Allah tutup aib hang jangan pergi cerita ke orang. Hang kena mengadu dan kemudian mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pergi cerita aib orang lain lagilah tak dibenarkan. Ni yang kita nak mengaji ni. Baik. Kita patah balik tadi. Apa yang kita nak kena sebut? Nabi kata dalam sebutan ini, sedekah yang pertama adalah apabila kamu mendamaikan dua orang yang bergaduh ataupun berselisih. Jangan jadi tukang tokok tambah, tukang tuang minyak tanah, atau apa lagi lah cerita tambahan. Itu tak boleh. Ya, maka itu satu, kamu damaikan antara dua yang berselisih. Yang kedua, menolong seseorang dengan membantunya menaiki kenderaan adalah sedekah. Lah nak mai sini kan kita duduk sebelah tu saja. Start kereta, tengok kawan duduk jalan kaki. Jom. Kan? Jom nak kereta sekali. Yang kawan tu pun satu. Tak apa, jalan. Jalan apa orang dah panggil naik sudahlah. Tak mau pula tu. Dia kata jalan tu lagi banyak pahala. Tu pun tak cerdik juga. Orang dah ajak naik Jadi tumpangkan, tambahlah kita ni duk hantar anak pergi sekolah. Bawa sekali anak jiran. Allahu Akbar, besarnya pahala. Tumpangkan orang pun dapat pahala. Itu yang kedua. Yang seterusnya kata Nabi, kata-kata yang baik adalah sedekah. Apa sahaja benda yang baik. Faham? Dah cukup elok lah tu. Habaq baik. Dah selesai lah. Kan? Lama tak jumpa. Kata lebih kurang benda yang baik-baik, maka itu adalah sedekah. Kata-kata
yang baik-baik. Dan yang seterusnya, setiap langkah kaki yang kamu ayunkan untuk solat adalah sedekah. Ni yang keempat. Hak ni yang kata tadi yang kita nak tumpang dia tak mau. Dia faham hadis tang ni. Hadis memang cerita macam tu. Tapi kalau kita bawa kereta main masjid, lagilah besar pahala dia. Pasal apa? Sebab kita beli kereta pun 100,000, 200,000. Jenuh tu. Siang malam pagi petang nak keluar deposit pun jual tanah. Tu kan, maka besar tak pahala dia? Besar lah. Jangan kereta hanya jadi saksi pi pasar malam, pi PKNS, pi Plaza Masalam, pi mana Grand Barakah Hotel. Takkan yang tu je dah. Bawa kereta kita supaya jadi saksi pi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tak ada kereta, tak apalah, jalan kaki lah. Jalan kaki. Maksudnya apa? Apabila kita terlebih bersusah payah duduk jauh. Ada sahabat Nabi SAW yang mereka kata, ya Rasulullah, kami ni duduk jauh daripada masjid, susahlah jalan kaki ya. Jadi kami nak minta izin, boleh tak kami nak buat masjid sekitar kosong di keliling Masjid Nabawi ni? Rasulullah SAW kata, bukan tak boleh, tapi ketahuilah bahawa setiap langkah kamu itu, satu langkah diampunkan dosa, satu lagi langkah ditingkatkan keimanan. Ketika hampa pi nak solat dan nak balik solat, dapat 2 khurfah, iaitu 2 tempat kebun buah-buahan yang ranum dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dia kata apa? Tak jadi buat rumah, pergi duduk jauh tak apa. Kita pula cari rumah dekat masjid. Masa nak pergi beli rumah tu, cari dulu mana lokasi masjid. Kalau boleh nak duduk di hujung corong azan masjid tu. Tu kalau itu, tu pun tak main kak. Tu pun tak main kak. Jadi siapa yang duduk jauh, jangan terasa lah, jauh lah ustaz, tak apa. Jauh tu dia perlukan mujahadah yang lebih besar dan pahalanya lebih besar. Ni nilai dia yang diberi oleh Allah. Maka hak nombor 4 tadi apa? Setiap langkah kaki yang kamu ayunkan untuk solat adalah sedekah. Dan kemudian yang kelima, menyingkirkan duri dari jalan juga adalah sedekah. Yang ni kita kata tadi ni, paling sikit ada duri, ada batu, ada kayu yang kalau orang pi nanti menyusahkan mereka dan sebagainya, kita asingkan sikit, kita buang sikit dan sebagainya. Manakala dalam riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, orang Melayu panggil Aisyah, siap buat lagu Aisyah dak, nama dia Aisyah, Ain alif hamzah ya shin ta marbutah, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bukan orang calang-calang biasa, orang muda yang banyak ilmu, sebab dia berdamping dengan Nabi, dan dalam hidup dia meriwayatkan 2100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ketika tak ada Nabi, sahabat pergi cari dia untuk cari fatwa daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ni bukan calang-calang manusia. Jadi orang perempuan yang ada dekat sana perlu belajar macam mana nak jadi, cara apa yang diajar oleh Aisyah. Walaupun dalam hadis cerita dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah pun komplain dengan Nabi, cemburu dengan Khadijah binti Khuwailid. Dalam beberapa hadis, Nabi bila bercakap-cakap sebut Khadijah, cakap-cakap sebut Khadijah, cakap-cakap sebut Khadijah. Aisyah kata, apa sangat orang tua tu dah dimakan tanah, dah mati lah maksud itu, boleh tahan orang muda punya bahasa. Tak adalah hadis tu. Hadis tu nak tunjuk bahawa Aisyah juga adalah manusia biasa yang ada perasaan cemburu. Apa sangat kelebihan yang duk sebut banyak-banyak sangat ni? Orang tua yang dah dimakan, dimamah tanah lah, maksudnya lah hadis cerita tu. Nabi SAW, lagi Aisyah komplain, lagi dia sembelih kambing, suruh kawan-kawan ni pergi hantar rumah kawan-kawan Khadijah. Ni ada cerita, bukan cerita apa dongeng, bukan. Ni cerita adalah hadis. Itu
perjuangan dalam kehidupan Nabi. Kalau kita nak kata bini kita kaki membebel, ada juga Aisyah pun macam tu. Kalau bini kita orang yang cemburu, maka bini Nabi pun cemburu. Cuba kita berhadapan dengan cara dia, dengan cara yang betul. Kalau ikut Aisyah tu, dia menikah dengan Nabi, Khadijah dah mati dah. Isteri pertama Khadijah binti Khuwailid. Nabi tidak berpoligami ketika dengan Khadijah. Khadijah dah mati dah. Baru Nabi menikah dengan Saudah, isteri yang paling berisi dan paling tua dalam seluruh 12 orang isteri Nabi. Nombor 3 baru menikah dengan Aisyah. Selepas 3 tahun Khadijah pergi, tu pun dia cemburu juga. Jadi kalau bini kita cemburu, masa kita duk WhatsApp dengan kawan sepejabat yang perempuan, terimalah. Yang hang pun tak ada kerja lain, awak kawan jantan tak ada dekat pejabat. Betul yang kita ni pun kan ya, keluar makan dengan kawan perempuan. Yang kawan pejabat pula tu keluar makan dengan kawan lelaki. Awak tak ada lah sejenis tu. Duk macam tu juga perangai. Ya, ini dikatakan dalam riwayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 sendi. 360 sendi. Setiap anak Adam ini, kalaulah dia membaca takbir, maka itu adalah sedekah. Seandainya dia melafazkan takbir itu apa? Allahu Akbar, itu sedekah. Seandainya ada Adam itu mengucapkan tahmid, Alhamdulillah, itu sedekah. Seandainya ada anak Adam itu mengucapkan tahlil, bukan kenduri arwah. Tahlil bukan kenduri arwah. Tahlil itu la ilaha illallah, itu juga sedekah. Seandainya anak Adam mengucapkan tasbih, subhanallah, itu juga sedekah. Seandainya anak Adam itu mengucapkan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu juga adalah sedekah. Seandainya anak Adam itu menyingkirkan batu di jalan atau duri atau tulang, maka itu juga sedekah. Seandainya anak Adam itu memerintahkan melakukan kebaikan, itu juga sedekah. Share dalam grup WhatsApp aja. Satu hadis sahih, share dalam grup WhatsApp satu kata-kata kalimah ulama, cukup mengajak kepada kebaikan. Dan seandainya anak Adam itu mencegah kemungkaran, maka itu juga sedekah. Banyak mana sedekah? Setiap satunya 360 pahala sesuai dengan sendi yang ada dalam tubuh badannya. Allahu Akbar. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita, tubuh badan kita ada 360 sendi, maka kita sebut subhanallah dapat 360. Kalaulah kita sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, 360 kali 4. Tu nilai. Tapi kita ni nak kata bodoh juga. Kan? Pasal apa? Sebab tak mau. Dia mainlah offer macam mana pun, dia tak mau juga. Dia tak mau. Benda ni cukup banyaklah offer-offer mudah, tapi dia tak mau. Nabi kata, siapa-siapa yang beramal dengan la haula wala quwwata illa billah, maka dia memperolehi khazanah daripada perbendaharaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan harta korun di dunia, bukan. Itu harta yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Azan ke? Penutupnya, jangan lupalah setiap orang harus berusaha untuk menilai baik walaupun sekecil mana ibadah. Buat sebuat-buatnya lah, pulun sepulun-pulun. Kita takut esok tu tak ada dah, kata Jin Samsudin, tiada esok bagimu. Takut jadi macam tu pula. Ya, insya-Allah sementara ni lah ya. Jadi satu lagi saya nak war-war, pusat tahfiz Al-Banat saya perempuan masih memerlukan RM4,100 daripada RM17,640. kutipan hampir selesai, ada baki RM4,100 lagi untuk pembelian
katil, loka dan tilam untuk 20 orang pelajar. Jadi rasanya 4,000 tak banyak kot. Selesailah malam ni rasanya. InsyaAllah, moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.